الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersua di dalam tempat yang mulia, iaitulah di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam majlis yang mulia, iaitulah majlis ilmu. Slot saya malam ni lah permulaan di masjid ini. Alhamdulillah, nampaknya saya tengok orang-orang yang biasa dengan kita masih lagi sihat, alhamdulillah. Dan ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita tak baca lagi kitab. Kita akan baca pada pertemuan kita pada bulan hadapan, insya-Allah. Cumanya malam ni kita nak sentuh beberapa perkara supaya nikmat yang ada pada kita hari ini kita minta kekal. Kalau sebelum ni kita tengok bila kes COVID-19 dia naik, maka kita pun dah risau dah. Kita bukan risau apa, kita risau kata orang Arab dia akan jadi hajarus sihhi. Hajarus sihhi maknanya lockdown. Bila lockdown, tuan-tuan, kita akan mengalami perkara yang sama. Masjid akan katuk, sekolah tak boleh dibuka, peluang-peluang pekerjaan pun terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Orang tak boleh nak bekerja, hilang punca pendapatan. Tuan-tuan,
Jadi kita nak kena merujuk kepada ilmu. Kerana tu Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam matan zubatnya, dia kata fa'mal walau bi'ushri kazzakati. Bila mana kamu ada ilmu, maka amalkanlah ilmu tersebut. Kalaulah kamu ada 10 ilmu, dapat amalkan 1 ilmu memadailah. Kerana ilmu itu, kata Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala, takhruj binuril ilmi min zulumati. Dia mengeluarkan kamu daripada segala kegelapan-kegelapan. Tuan-tuan, kita nak keluar daripada masalah ada ilmu dia. Dia bukan kita main agak-agak, kita duk ramal perkara masa hadapan. Bukan dia. Tuan-tuan, dia kena kembali kepada ilmu. Kerana tu ilmu, bila mana kita nak tahu makna ilmu tu apa dia? Ilmu tu maknanya adalah ma'rifatu syai' haqiqatahu. Tu makna ilmu. Tuan-tuan, makna ilmu adalah mengetahui duduk sesuatu perkara. Itu makna ilmu. Dan bila perjalanan kita dengan ilmu, maka kita akan disuluh dengan cahaya ilmu tersebut, sehinggalah kita berjalan tu terang. Bila terang ni, tuan-tuan, dia akan menyelamatkan kita daripada kesesatan, daripada kita tergelincir ke mana-mana lubang. Pasal apa? Jalan terang, kita nampak jalan tersebut. Tuan-tuan, inilah peranan ilmu. Maka kita nak sentuh pada malam hari ni. Dan tadi pun saya masa nak sampai ke masjid ni, sampai lewat, bertolak awal dah. Tapi keluar jalan tu dia kereta merenyut mana. Merenyut kereta. Dah lah kereta banyak. Kemudian ada lampu isyarat lagi. Mula dia terbayang dalam kepala otak, kalaulah kereta aku ni boleh terbang. Dia mula fikir macam-macam. Keluar awal dah. Jadi kereta banyak, masya-Allah. Kereta banyak ni pasal apa? Kita tahu orang nak balas dendam 5 bulan dikurung dekat dalam rumah. 5 bulan, tuan-tuan. Jadi orang nak balas dendam pasal apa? Dah boleh dah merentas negeri. Jadi orang balas dendam. Tuan-tuan, kita nak kena sedar, dalam kegembiraan kita ni sekarang ni, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wabak penyakit sekarang ni. Tuan-tuan, penyakit ni masih lagi ada. Alhamdulillah, kes kita Kedah pada hari ni 370. Maknanya menunjukkan tren penurunan. 3-4 hari ni dia koi turun. Tuan-tuan, kita kena jaga nikmat ni. Mekah dengan Madinah, tuan-tuan pun tahu, mulai daripada hari ni stiker penjarakan saf solat telah pun dicabut. Pasal apa? Mereka dah sembahyang rapat dah pada hari ni. Tuan-tuan, kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan perkara itu juga berlaku dekat negara kita. Mudah-mudahan. Tapi tak kisahlah, kita jangan duk minta tak tentu pasal, tuan-tuan. Mereka boleh buat macam tu, mungkin ada sebab-sebab mereka. Pasal apa yang mereka boleh buat macam tu? Sebab itu dalam urusan fatwa, dia tak boleh kita nak tengok tempat lain. Tak boleh. Tuan-tuan, fatwa ni dia mesti dibincangkan oleh ulama setempat. Kenapa? Ulama setempat lah yang mengetahui sesuatu keadaan di tempat dia. Kalau orang luar, mana dia tengok? Dia tak tengok, dia hanya tahu tempat dia sahaja.
Tuan-tuan, maka itu insya-Allah lah kita doa dengan Allah, mudah-mudahan depa dah boleh, kita pun nanti melarat kat kita pun boleh hendaknya insya-Allah. Tuan-tuan, bila mana kes ni turun dah, dan kita tengok sebelum ni, bila berlaku wabak, bila ramai orang dijangkiti dengan penyakit, maka dia akan berlaku lockdown. Yang ni akibat daripada wabak. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak membinasakan dan paling banyak meranggut nyawa manusia ada dua musibah. Tuan-tuan, ni yang paling banyak manusia akan jadi binasa, manusia akan mati ramai kerana dengan dua musibah ni. Tuan-tuan, yang pertama adalah musibah peperangan. Bila berlaku perang, kita tengok, tuan-tuan, hari ni tengok Syria macam mana, kita tengok Yaman macam mana, kita tengok Libya macam mana, Iraq macam mana. Kesan peperangan tu dia berlanjutan sampai pada hari ni. Tu yang kita tengok tok-tok Arab ni ramai yang mai kod ni jual minyak wangi, jual apa tu bakhur yang berasap wangi tu kan. Depa bawa pula makanan-makanan daripada sana bawa mai sini. Tuan-tuan, depa tumpang tuah kita, depa tumpang kenikmatan kita. Tak apalah, tapi nak cerita, Nabi SAW kata, bila berlaku perang, kamu akan tengok banyak berlaku kemusnahan, dan juga akan banyak yang mati kerana disebabkan dengan peperangan. Lalu itu pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang menyebabkan manusia itu banyak binasa dan banyak mati adalah kerana disebabkan dengan wabak, kata Rasulullah. Tuan-tuan, benda ni realiti. Tak kira lah kita kata konspirasi ke tak konspirasi, tapi penyakit tu ada, kesan dia ada. Tuan-tuan, hari itu tengok berapa ramai orang yang tak boleh kerja, hilang pendapatan dan sebagainya, yang bunuh diri, yang tak ada iman ni. Yang bukan tak ada iman, dia tak mendirikan sembahyang. Kalau orang ni dia dirikan sembahyang, insya-Allah dia tak akan sampai kepada tahap nak bunuh diri, insya-Allah. Tuan-tuan, tapi tu kita tengok macam mana ada orang bunuh diri, ada orang yang dia cuba juga untuk survive kehidupan dia, cuba juga untuk dia meneruskan kehidupan dia, susah sangat-sangat. Tuan-tuan, yang mengajar di sekolah-sekolah agama yang mana swasta ni, ada sebahagiannya gaji dapat separuh lah. Gaji dapat separuh lah. Tuan-tuan, sukarnya nak melalui kehidupan tersebut. Kematian pun macam tu juga. Dekat Facebook kita tengok hari-hari ada orang mati, ada orang meninggal dunia, ada orang yang meninggal kerana wabak ini, ramai, tuan-tuan. Maka perkara ni disebut oleh Nabi SAW. Dan penyakit ni pula, kata disebutkan oleh ulama, penyakit itu dia ada beberapa kategori, tuan-tuan. Yang pertama, ada penyakit yang namanya adalah ad-darra. Darra ini dia adalah penyakit berjangkit, tetapi kalau dia ada hanya beberapa bulan sahaja. Ini namanya adalah darra. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, nama darra ni ada di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, penyakit yang namanya ad-darra, yang itu penyakit berjangkit, tetapi jangkitannya beberapa bulan sahaja. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada jenis penyakit yang namanya adalah al-asqam. Tuan-tuan, al-asqam ni kalau dia kena kepada manusia, dia tidak berbahaya. Ni penyakit-penyakit biasa. Kalau kena, dia tak berbahaya.
Tuan-tuan, dia ada satu lagi penyakit, namanya adalah al-waba. Wabak ni dia jenis penyakit berjangkit dan kita tak tahu bila dia akan berakhir. Tuan-tuan, kerana tu wabak adalah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Qibti, oleh orang-orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kesan dia membawa kepada kebinasaan. Kerana tu mereka tak mau kalau boleh adanya wabak penyakit ni. Tuan-tuan, tapi bila mana kita dikenakan dengan wabak penyakit ni, maka apa yang perlu untuk kita buat? Macam mana kita nak putihkan rangkaian penyakit ni? Tuan-tuan, kata Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, benda ni kita kena terang. Tuan-tuan, janganlah kita relate kiamat. Tuan-tuan, kiamat pasti berlaku. Pasti berlaku. Bahkan Nabi SAW dia kata apa? Antara kelahiran aku dengan hari kiamat, kata Nabi, seperti ini, kata Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi habaq awal lagi. Antara kelahiran Rasulullah, Masya Allah, tuan-tuan, Selasa ni 12 Rabiul Awal adalah hari lahir Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, antara tarikh kelahiran aku dengan hari kiamat macam ni. Nabi rapatkan jari telunjuk dia dan juga jari tengah dia. Nak kata hari kiamat dengan tarikh kelahiran aku ni dah dekat dah. Tentu kiamat benda yang qat'i. Kiamat adalah benda yang telah diputuskan oleh Allah. Dan juga Rasulullah menceritakan perihal kiamat ini. Tuan-tuan, tapi bila berlaku kiamat, apa yang kita nak bawa di hadapan Allah? Ini yang perlu dititik beratkan. Tuan-tuan, kita nak jumpa dengan Allah tak cukup modal ayat li'ah, tak cukup. Allah Ta'ala kata, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu akan sampai, kata Allah, pada satu hari yang mana hari tersebut harta dan juga anak penak tidak memberikan apa-apa erti lagi dah. Tuan-tuan, bila ni hari manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tu apa yang Allah Ta'ala hendak daripada kita manusia? Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang jumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih, imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi kita ni yang perlu dititik beratkan, tengok balik sembahyang kita macam mana. Tuan-tuan, tengok balik kita diuji oleh Allah dengan wabak ni, macam mana cara penyelesaian dia. Tuan-tuan, Allah bila dia uji manusia, dia pasti ada jalan keluar. Ini disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Fathul Ghaib. Tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Kamu tengok Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ni role model. Tuan-tuan, ni contoh orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita bila mana diuji, tuan-tuan tengok kita punya hinga kita, Masya Allah. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Tuan-tuan, cerita dia kita tak pernah kena macam ni. Itu cerita dia. Kita tanya tuan-tuan dengan orang tua-tua yang umur 80, 90, tanya dengan mereka, Pak Long, Pak Long pernah kena tak apa ni penyakit yang macam ni? Ustaz, selama duk hidup ni tak pernah kena macam ni. Tuan-tuan, kita tak ada pengalaman kena macam ni. Tapi disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Perkataan ni ada dalam kitab
kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Kitab khusus yang menceritakan bagaimana cara kita menghadapi wabak penyakit. Tentang patutnya kitab ni kita kena baca ni. Kitab-kitab macam mana kita nak menghadapi wabak penyakit ni. Sebab tuan-tuan, sifat wabak itu dia sama. Dia sama. Sebab itu ada sebahagian daripada orang dia berasa takut dengan wabak ni. Pasal apa? Keadaan dia macam ni. Orang tak boleh keluar, orang tak boleh nak jumpa dekat-dekat. Tuan-tuan, ni disebut oleh Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa arda, al-waba' kan-nar. Wabak itu seperti api, kata Amr ibn al-As. Tuan-tuan, ni sahabat besar Nabi SAW yang membuka kota Mesir. Tuan-tuan, Sayyidina Amr ibn al-As kata apa? Al-waba' kan-nar. Wabak itu dia seperti api, kata Sayyidina Amr ibn al-As. Dan dia akan mencari al-khuta'. Dia akan mencari kayu-kayu kering untuk dia bakar kayu kering itu. Dan kayu kering itu, wa antumul khuta', kamulah kayu kering itu. Siapa dia? Manusia kayu kering itu. Kita, tuan-tuan. No, kita lah kayu kering itu kita. Maka kata Sayyidina Amr ibn al-As, sementara wabak penyakit ni menggila, tuan-tuan, wabak penyakit ni dia ada campur tangan juga dengan jin, syaitan dan sebagainya. Nanti kita cerita macam mana Nabi Allah Ayyub alaihi salam yang senantiasa berdoa dengan Allah, ya Allah, ketika mana aku diuji, aku pohon satu sahaja, jangan akal fikiranku diganggu oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah sebab tu tak pelik kan? Duduk rumah lama sangat buat benda pelik-pelik. Buat benda pelik-pelik, bunuh diri. Hari tu ni banyak hak yang bunuh diri lah, apa semua sekali lah. Tuan-tuan, syaitan, jin, iblis ni dia ambil peluang ketika mana manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian. Nah, wabak penyakit ni dia keadaan dia besar macam tu. Maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dia menyebut Nabi Allah Ayyub AS adalah contoh yang bila mana diuji oleh Allah, inilah caranya untuk kita keluar, untuk kita bantu negara kita, tuan-tuan, memutuskan rangkaian COVID-19 ni. Tuan-tuan, kita nak kena putuskan benda ni, kalau tak rosak kita. Kan? Tuan-tuan, saya nak tanya satu je lah. Anak-anak kita buat apa kat rumah? Dan masa tengah tak pergi sekolah ni buat apa? Main handphone lah. Duk main handphone. Tuan-tuan, saya guru. Kita pun lah ni buat kelas PDPR. Tuan-tuan, yang masuk tu separuh kan? Separuh lagi macam-macam alasan. Kerja lah, apalah. Anak kita sendiri sekolah rendah, jenuh tibai hari-hari. Jenuh tibai. Hang jangan pegang handphone. Selagi mana hang tak siapkan kerja yang cikgu bagi, jangan pegang handphone. Tuan-tuan, jenuh tiap-tiap hari. Jadi apa ni, kena jaga mereka. Bila ada kelas-kelas PDPR ni, ada yang jenis pelajar, dia buka, dia ada dalam tu dia ada. Tapi bila kita soal dia, soal ni pun nak tahu lah dia ada ke tak ada. Kita tanya dengan dia, ni macam mana nak selesaikan? Tanya 2-3 kali, tak ada. Tak ada. Oi, kata la ilaha illallah. Kita pun sangka baiklah. Kita kan disuruh sangka baik. Tuan-tuan, mungkinlah dia ni pergi sakit perut ke, kencing ke macam mana. Ni, sampai orang semua dah keluar dah, dia duduk lagi tak tu. Oi, kata ni bukan bidayah ni. Tuan-tuan, ni baru satu masalah ni dengan anak kita. Tuan-tuan, jadi bertanggungjawab kita untuk memutuskan rangkaian ni. Cara ada tak? Cara ada. Tuan-tuan, caranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kita sebut secara ringkas. Tuan-tuan, benda ni macam saya kata, dia kena kembali refer kepada ilmu. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
urusan kepada yang ahlinya. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebut, Imam Malik kata, aku kalau hujan tak turun, aku akan cari wali-wali Allah supaya mereka berdoa kepada Allah agar diturunkan ayat hujan. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala kata, dalam urusan fatwa, dalam urusan nak mengeluarkan hukum hakam, aku akan berjumpa dengan ahli-ahli ilmu. Tuan-tuan, maknanya Allah Ta'ala dah kata, kalau kamu serahkan urusan kepada ahlinya, kamu tidak akan rasa gundah gulana, kamu tidak akan berselisih antara satu dengan hak yang lain. Bila mana kamu serahkan urusan itu kepada ahlinya. Tuan-tuan, bila dah serah macam tu, kita nak kena ada kerjasama. Allah Ta'ala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dengan perkara kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pakat-pakat macam tu. Jadi bila tolong-menolong macam tu, rahmat Allah Ta'ala turun, insya-Allah. Tuan-tuan, maka Imam Fakhruddin Ar-Razi kata ada 3 cara yang dibuat oleh Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Ayyub ni dia punya ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia lebih kurang nak sama dengan ujian yang kita hadapi pada hari ini. Tuan-tuan, Imam Nawawi kata wabak macam ni dia akan berulang-ulang 100 tahun sekali. Imam Nawawi sebut. Tuan-tuan, Imam Nawawi ni Masya Allah, tuan-tuan, kita kalau berbicara soal ulama, tuan-tuan jangan pandang ulama ni setakat karang kitab tentang sembahyang lah. Jangan. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, dia terkenai dengan karangan dia yang bernama Ihya'u Ulumuddin. Siapa yang baca kitab Ihya' ni memang teriak lah, memang menangis dia. Pasal apa? Cerita taubat, cerita ibadat, cerita dekat dengan Allah Ta'ala, ujian-ujian daripada Allah. Tuan-tuan, tapi Imam Ghazali juga karang kitab berkenaan dengan falsafah. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala karang juga kitab berkenaan dengan ihsan dalam perniagaan. Tuan-tuan, ni ilmuwan kita. Sebab itu Islam bukan setakat kat tikar sembahyang. Tuan-tuan, Islam ni dia sangat kompleks. Ini Islam. Sebab itu kata ulama, dinul hayat, agama itu adalah kehidupan. Tuan-tuan, maknanya makan minum dengan Islam, kita nak buat apa pun berniaga dengan Islam, politik dengan Islam, berubat dengan Islam, semuanya cara itu telah pun ditunjukkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada Islam itu sendiri. Sebab itu kitab fiqh, kalau kita buka kitab fiqh, dia mesti ada 4 robok. Dia mesti ada 4 bahagian. Pertama, bab ibadat. Kita akan jumpa bab ibadat. Yang kedua, kita akan jumpa bab berkenaan dengan muamalat. Lalu muamalat ni tentang dunia kita. Yang ketiga, kita akan berjumpa dengan munakahat, rumah tangga, cerai berai, nak cari jodoh dan sebagainya, diajak oleh Islam. Yang terakhir, jenayat. Tuan-tuan, percaya ada jenayat? Kerana ada orang yang diambil hak orang, nak hukum macam mana ni? Tak boleh hukum ikut undang-undang rimba, tak boleh. Ikut undang-undang rimba, pakat kena sulah semua. Maka Islam main dengan kesempurnaan ni. Tuan-tuan, maka kita nak keluar ni macam mana? Nabi Ayyub AS, yang pertama sekali, tuan-tuan, kita kena letakkan yang pertama sekali. Tadi kita dah terang, ni wabak. Yang ni wabak. Pasal apa? Tempoh dia lama tempoh dia. Dan perkara ni ada disebutkan oleh Nabi Allah Hizqil. Tuan-tuan, Nabi Allah Hizqil adalah nama Nabi yang tak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Tapi Nabi Allah Hizqil pernah melalui ujian yang macam ni.
Nabi Allah Hizqil kata kepada umat dia, Bani Israel, tuan-tuan, Nabi Allah Hizqil kata apa? Ujian yang macam ni dia akan datang silih berganti. Dan ni kata apa ni Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Tuan-tuan, maka Imam Nawawi dia buat graf. Bila dia buat graf, tengok 100 tahun berlaku sekali wabak besar macam ni. 100 tahun sekali wabak besar yang macam ni. Tentang 100 tahun kebelakangan ni, ada tak wabak macam ni? Ada dah. Tuan, dekat mana saya lupa dah. Perancis ke mana lah. Yang semua pakai face mask. Benda ni dah ada dah. 100 tahun hak yang dulu. Cuma orang macam saya lah, orang muda tiba-tiba kena je, terkejut. Terkejut lah. Kena duduk kat rumah, kena apa. Dan yang pertama Nabi Ayub buat apa? As-sabru. Pertama sabar. Itu yang pertama sekali. Tuan-tuan, kita kena sabar kerana selama mana namanya adalah manusia pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji. Cuma bentuk ujian itu sama ada dalam bentuk kesenangan ataupun di dalam bentuk kesusahan. Ini ujian yang Allah berikan kepada manusia. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan kehidupan liyabluwakum, tujuannya kerana nak uji kamu. Dan tuan, kehidupan ni tak lebih hanya sebuah cerita yang mana kita akan mati, kemudian kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang abqa, kata Allah, kehidupan yang kekal abadi. Maka dunia adalah pentas ujian. Sebab itu apa pun juga yang kena kat kita hari ni, kita kena macam-macam. Dan tuan, kita kena sedar bahawa ini adalah mihnah, dia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita faham macam ni, ada sedikit ruang dalam hati kita rasa tenang. Ada sedikit ruang kita rasa tenang. Dah memang manusia kena uji, nak buat macam mana? Dan nak tak nak kita diuji oleh Allah. Kita bukan Tuhan. Kerana kita adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah, dia berkuasa di atas setiap sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka sabarlah bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu pertama. Yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala, bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu menggunakan akal, fikiran dan juga anggota tubuh badan yang diberikan oleh Allah untuk berusaha dan ikhtiar. Tuan-tuan, sebab tu dalam surah As-Sad ayat 41, Nabi Allah Ayub alaihissalam ni, bila mana dia dikenakan sakit macam tu, tuan-tuan, Nabi Ayub ni dia diuji oleh Allah selama 18 tahun. 18 tahun. Binatang ternakan dia habis semua mati. Kemudian tanam-tanaman dia semua tak menjadi, habis. Jahanam semua. Anak-anak Nabi Allah Ayub alaihissalam mati semua. Tuan-tuan, 12 tahun menderita. Pada tahun yang ke-12 kena pula wabak penyakit. Tuan-tuan, walaupun Nabi Allah Ayub alaihissalam kena wabak penyakit macam ni, dia tak mengurangkan kedudukan Nabi Allah Ayub sebagai seorang Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tahun yang ke-12 dia kena wabak pula. Lama, tuan-tuan, sampai 18 tahun. Tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad ayat yang ke-41. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Wahai Ayub, hentakkan kaki kamu ke bumi, nanti ada air yang memancar, maka ambil air tu buat mandi, selebihnya minum, kerana di situ ada penawar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala kata apa? Ini adalah usaha ikhtiar daripada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada masa tengah ada wabak ni, tuan-tuan, kuatkan immunity kita, kuatkan sistem kekebalan tubuh kita, kuatkan. Kerana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bila mana mainnya wabak berjangkit macam ni, dia melemahkan sistem tubuh. Dan sebab itu betul tak? Orang kalau dia ada darah tinggi, macam mana? Kalau kena COVID ni bahaya. Yang biasa kena stage 4, stage 5 ni, biasanya yang dah ada penyakit lah. Macam mana darah tinggi. Tuan-tuan, dia jadi koaktif pula. Penyakit tu pelik ni. Tuan-tuan, tak pelik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut lah. Dia kata apa? Bila berlaku wabak macam ni, tuan-tuan, bila berlaku wabak macam ni, dia jadi pencemaran kepada udara yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia down. Dia akan jadi turun. Tanda kerana tu kita dalam tempoh sekarang ni kena kuatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tengok Nabi Allah Ayyub AS, Allah Ta'ala kata apa? Hentakkan kaki kamu. Nanti air yang keluar tu ambil mandi. Selebihnya kamu buat minum. Ada penawar padanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkaskan tu doa. Yang ketiga, ni yang paling penting. Tuan-tuan, apa dia? Yang ketiga ini, Nabi Allah Ayyub AS selama dikenakan ujian oleh Allah, Nabi Ayyub mengurangkan bercakap tetapi memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ni yang nak sebut ni. Kita boleh rentah negeri. Tuan-tuan, jangan seronok dulu. Kerana wabak, kata Imam Nawawi, ia adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu bila ada wabak ni, nikmat bersalam ditarik oleh Allah. Bila mana ada wabak ni, masjid tak boleh dibuka, orang tak boleh mai ke masjid. Bila ada wabak ni, tak boleh nak saling ziarah, menziarah ni tak boleh. Tuan-tuan, padahal dia perkara yang boleh menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita bersalam ni, kata Nabi SAW, bila mana dua orang Muslim bersalaman, gugur dosa-dosa kecil dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi bila mai wabak macam ni, salam pun tak boleh. Tuan-tuan, kerana tu waktu sekarang ni, sudah-sudahlah. Kita nak kata hak tu, kata ni, balik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan zikir dengan Allah. Ni masjid dah buka dah hari tu. Masjid tak buka, hingat. Sekolah tak buka, hingat. Apa ni sekolah main selang-seli pula. Bila kementerian buka sekolah, kami takut nak hantar anak pergi sekolah. Pula dah Langkawi buka, merenyut orang ambil. Orang merenyut ambil. Duduk dalam feri pun apa-apa tak ada apa. Dan maka yang dikehendaki pada kita benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cakap-cakap kita. Maka yang terakhir apa dia? Banyakkan baca Quran, zikir dengan Allah Ta'ala. Demikian juga yang berlaku kepada Nabi Allah Yahya AS. Bila kena wabak macam ni, Nabi Yahya pesan kepada umat dia supaya apa? Kasratuz zikri, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, cantik cara Nabi Allah Ayyub ni. Sabar, ada usaha ikhtiar. Ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka yakin dan percayalah, orang yang balik dengan Allah ni, Allah Ta'ala berikan rahmat kepada dia. Dan kita doa dengan Allah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan mudah-mudahan kehidupan kita boleh hidup sebagaimana biasa, diangkat segala penyakit ni dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan. Mudah-mudahan ianya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.